Okey, kelas 1 Omega, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, kalau boleh sangat bagus dan boleh nampak saya punya skrin? Boleh. Okey, boleh juga. Okey, Chong Yan Lee, Jason, terima kasih ya. So, sebelum kita mula, selamat datanglah dan terima kasih kerana sertai kelas ini ya. Seperti mana yang kamu semua tahu, kita akan teruskan belajar dari rumah sehingga 1 September 2021. Lebih kurang sebulan lagi lah ya. So, mula hari ini 26 hari bulan 7, kemudian bulan Ogos dan sehingga 1 hari bulan September. Okey, mereka bagi ruang begitulah ya. Jadi kalau kamu tengok kalender, kita ada lebih kurang berapa minggu. Okey, kita tengok kalender dulu ya. Kalau mengikut kalender, okey, hari ini ialah berapa hari bulan? Hari ini 26 hari bulan ya. Betul kan? Okey. Hari ini 26 hari bulan. Kita tengok dululah ya sebelum saya mula ya. Hari ini 26 hari bulan 7 dan kita akan mula belajar PDPR sehingga 31 hari bulan 8. Jadi semua sekali ada lebih kurang. Ini yang minggu yang pertama. Okey, ini minggu yang pertama. Ya. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Lebih kurang ada 5 minggu ya kita buat kelas online sehingga 31 hari bulan 8. Okey. Inilah ya, saya mau beritahu gambaran sebenar lah ya apa yang kita akan hadapi nanti ya. Kemudian 1 September 2021, ini 1 bulan 9 ya, 2021. Yang ini kelas exam sahaja ya. Mungkin sekolah akan buka. Mungkin ini sekolah akan buka lah. Sekolah akan buka. Tapi mereka kata mungkin yang ambil pelajar, murid-murid yang ambil SPM sahaja. Dan kita kena tunggu jugalah. Kena standby lah. Mungkin akan sambung online ataupun tidak. Mulai 1 hari bulan 9. 1 hari bulan 9 2021 kita standby tengok macam mana ya. Sama ada kelas ini sambung online ataupun sekolah boleh buka. Okey, tapi saya rasa mungkin sambung lah sebab semalam kes berapa kelas? Semalam terkejut jugalah kan. Semalam punya kes berapa? 17,000. Sungai Siput berapa semalam? 61 kes baru Sungai Siput. Ayo. Standby sajalah ya kelas ya. Okey. So kita akan mula sambung PDPR. PDPR itu maksudnya belajar dari rumah online. Sekolah akan ditutup. Mulai hari ini 26 hari bulan 7 sehingga 31 hari bulan 8. So kita ada lebih kurang 5 minggu online. Boleh faham kah? Kelas Omega. Kena sabarlah. Kena relax dulu. Tak apa ya. Kita relax saja. Kita tak perlu stres sangat ya. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ialah jadual baru. Okey. Yang kedua ni adalah jadual yang baru. Saya sudah hantarkan jadual baru. Sekejap ya. Okey. Minta maaf ada gangguan. Kucing kacau. Okey. Jadual baru ya. Kamu tengok dalam grup Telegram kita, saya sudah hantarkan jadual baru. Kita akan jumpa pada hari Isnin. Semua dah dapat jadual baru kan? Jason, Yan Lee. Sudah dapat kan? Sudah. Okey, bagus. Jadi sains ya, untuk sains hari Isnin saya akan mula pukul 8 lah ya. Untuk 1 Omega. Kemudian hari Rabu saya akan mula pukul 8.30.
Dan hari Khamis saya akan mula pada pukul lebih kurang pukul 12.30. Okey, online ini tak perlu lama-lama, sekejap saja sebenarnya ya. So, untuk 1 Omega jadual baru ialah pada hari Isnin, hari Rabu dengan hari Khamis. 3 kali seminggu. Boleh faham ini kelas? Yang ini boleh faham? Boleh ya? Mula hari Selasa, Isnin, Rabu dengan Khamis. Untuk 1 Omega Science. 1 Omega Science. Okey, boleh ya? Okey. Yang ketiga. Nak beritahu yang ketiga ini. Okey. Yang ketiga ialah kehadiran PDPR. Saya tahu ya, sebelum ini pun saya sudah ambil kehadiran ya. Tetapi mulai hari ini betul-betul penting ya. Kehadiran secara rasmi akan diambil dan pihak sekolah akan diberitahu dan akan direkodkan. Ya. Lepas kelas saya akan bagi satu Google Form untuk kamu isi yang menunjukkan kamu hadir kelas ya. Kalau tidak hadir kena beritahu, kalau hadir kena beritahu ya. Dan kalau ada masalah sila beritahulah ya. Kehadiran online ataupun kehadiran PDPR akan mula diambil hari ini secara rasmi. Okey. Harap kalau kamu ada kawan yang tidak join saya punya kelas, harap boleh beritahulah mereka supaya join kelas saya walaupun sekejap. Okey. Lepas ni saya akan bagi Google Form untuk kamu isi. Sama ada kamu hadir ataupun tidak kelas online ini. Okey. Boleh faham kelas? Boleh. Okey. Jadi, kita mulakan pelajaran pada hari ini. Okey. Kamu tengok video dululah ya. Kita tengok pada Google Meet dahulu sebelum you buka buku teks ya. Okey. Boleh nampak sekali lagi? Boleh nampak saya punya presentation? Boleh. Okey. Jadi, kita sudah habis bab 7 sebelum cuti. Okey. Apa dia bab 7? Bab 7 kita sudah habis udara. Alright. Dan kemudian udara ini ialah di tema nombor 3. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit sambung bab baru iaitu bab 8 cahaya dan optik. Dan bab 8 ini termasuk di dalam tema nombor 4. Ya, tema nombor 4 ialah tenaga dan kelestarian hidup. Kita akan belajar tentang tenaga dan kelestarian hidup. Cuma ada satu bab sahaja dalam bab 8 iaitu cahaya dan optik. Kita akan belajar apa itu cahaya dan apa itu optik. Okey? Ini bab 8. Dan kamu boleh buka juga buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 220 di dalam buku teks. Saya akan ambil rujukan semua di dalam buku teks ya. Okay. Bab 8 cahaya dan optik. Dan saya rasa saya boleh mulakan sekarang lah ya. Okey. Okey, kita tengok 8.1. Penggunaan cermin. Penggunaan cermin. Semua orang tahu apa itu cermin kan? Okey. Mungkin contohnya pada setiap pagi kita bangun daripada tidur ya, selepas kita mandi, kita akan tengok rupa kita sendiri melalui cermin. Okey. 8.1 kita akan tengok penggunaan cermin. Apa itu cermin ya? Okey. Saya bacakan di sini. Kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Tahukah apakah jenis cermin yang kita gunakan setiap hari? Okay, contohnya bangun tidur, pergi ke tandas. Di tandas ada cermin. Kita melihat diri kita melalui cermin. Macam contoh di gambar ini ya. Tapi cermin jenis apakah yang kita gunakan? Okay, kamu kena faham ya. Cermin ini dia ada banyak jenis. Okay.
Tetapi cermin yang biasa kita gunakan di rumah, ya, kamu kena faham, ialah nama dia cermin SATA. Cermin SATA. Okey. Kenapa dipanggil cermin SATA? Sebab cermin, ya, macam contoh gambar ini, ya. Kamu tengok gambar ini dulu, ya. Contoh gambar ini. Ini gambar ini. Ya. Kita tengok diri kita melalui cermin. Dan gambar, contohnya gambar di sini, saya tunjukkan di sini dahulu, ya. Okay. Macam contohnya gambar ini, okey. Gambar ini, ya, gambar muka, ya, muka perempuan ini, adakah gambar dia besar ke, kecil ke, ataupun gambar dia sama dengan rupa kita sendiri tengok cermin? Macam mana kalau cermin SATA? Cermin SATA. Okey, maksudnya gambar kita, ya, gambar kita yang tengok melalui cermin, adakah saiz dia sama ataupun berbeza kelas? Siapa boleh beritahu? Sama ke berbeza gambar? Gambar yang kita lihat pada cermin. Chon Yan Lee, berbeza? Adakah betul berbeza ataupun sama? Okey. Maksud dia, kalau kita gunakan cermin SATA, ya, kalau kita gunakan cermin SATA, kita akan nampak diri kita sendiri, ya. Kita akan nampak muka kita, kita akan nampak. Okey. Adakah muka kita jadi besar pada cermin SATA? Kalau contoh saya boleh lukis, ya. Kalau contoh saya cuba lukis ini, ya. Okey. Kalau saya boleh lukiskan dahulu. Mana dia? Okey. Ini cermin. Contohlah, ya. Ini cermin. Kita panggil dia cermin SATA. Kita panggil dia cermin. Kita panggil dia ni cermin. Cermin. Dan ini muka orang lah. Ini orang yang berdiri di sini. Muka dia. Contohlah, ya. Contoh. Okey. Ini objek kan? Ini orang yang betul lah. Ini orang dia. Betul? Okey. Soalan saya, kalau cermin ini adalah cermin SATA. Cermin ni nama dia cermin SATA. Ya. Adakah objek yang dia nampak dalam ini jadi objek yang lain? Okey. Adakah objek dia jadi besar? Akan jadi macam ni ke kelas? Macam mana? Akan jadi besar ke ataupun sama? Contoh. Macam mana pendapat kamu? Yan Lee, Jason? Macam ini dia jadi besar. Betul ke jadi macam ini? Kamu rasa? Betul ke salah ini? Cermin dia akan sama. Chong Yan Lee cakap, kalau dia pakai cermin SATA, image yang terbentuk mestilah sama, ya. Betul, Chong Yan Lee, betul, ya. Yan Lee, ya, betul. Image mestilah jadi sama. Dia tak boleh jadi besar dan dia tak boleh jadi kecil. Saya padam dulu, ya. Image dia mesti sama. Image dia yang keluar pada cermin mesti sama. Dia tak boleh jadi kecil. Dia tak boleh jadi macam ini. Ini besar ke kecil? Tengok betul-betul sini. Image ini besar ke kecil? Sekarang. Ini dia jadi kecil, betul? So, kalau jadi kecil, ini bukan cermin SATA, ya. Kalau cermin SATA, image dia mesti sama. Okey. Dia punya saiz sama. Dia punya, apa kita panggil, dia punya saiz dia sama. Dia punya bentuk pun mestilah sama. Itu yang kita panggil dia sebagai cermin SATA. Okey. Boleh faham tak ini, kelas?
mesti sama ya. Dia tak boleh jadi saiz yang kecil, dia tak boleh jadi saiz yang besar, ataupun dia jadi muka dia jadi macam ni, betul tak? Kalau saya lukis sekali lagi ya, dia punya muka jadi macam ini. Dia punya muka jadi macam ini. Macam ni betul tak kalau jadi macam ini kelas? Yan Lee, Jason, kalau muka dia jadi macam ni, betul ke salah? Betul. Betul kah? Dia tengok betul-betul. White John, ya, ini salah ya. Kenapa dia salah? Sebab dia punya muka dia jadi panjang. You nampak sini? Muka dia jadi panjang. Dia jadi panjang sini. Ini dia pendek saja. Jadi ini salah lah ya. Ini bukan cermin satah. Kalau cermin satah, dia akan betul-betul muka dia sama dengan muka kita. Okey? Tak nampak jelas sangat ya. Tak apa, saya padam dulu. Ataupun muka, saya buat macam ni lah, senang. Ataupun muka dia jadi macam ini. Muka dia jadi macam ni. Kalau dia muka jadi macam ini, kalau muka dia jadi macam ini, dia cermin satah ke bukan cermin satah kelas? Bukan cermin satah. Ya, dia bukan cermin satah. Bagus Jason ya. Yan Lee, ya betul, bukan ya. Sebab apa? Kalau kamu tengok sini kan, muka dia original dia besar kan. Jadi kalau cermin ini dia jadi kecil. Kau nampak beza dia. Ini bukan cermin satah. Okey. Kalau cermin satah, muka dia dengan muka yang ada di dalam cermin sama. Itu cermin satah. Okey kelas? Boleh ya? Macam contoh di sini. Okey. Faham ya? Harap kamu fahamlah di sini ya. Itu sebab cermin satah kita biasa gunakan di rumah. Sebab kita itu adalah gambar kita sebenarnya. Itu kita punya image yang kita punya sebenarnya. Bukanlah jadi kurus, bukanlah kita jadi gemuk. Ada cermin tipu, ada cermin yang menipu. Contohnya macam ini. Bukan tipu apa. Macam contoh sini ya. Ada cermin yang kita panggil dia bagi trick kan. Macam ini cermin, saya tunjuk saja you open ini. Macam ini cermin. Boleh nampak tak gambar ini kelas? Boleh. Kamu rasa? Okey, bagus. Kamu rasa ini cermin satah ke bukan? Bukan. Ini bukan cermin satah. Ya betul, Yan Lee, John, bukan ya? Ya betul. Ini bukan cermin satah. Sebab apa? Kamu nampak orang ini jadi kurus ke jadi gemuk? Gemuk. Dia akan jadi gemuk. Jadi yang ini sebenarnya bukan cermin satah ya. Yang ini bukan cermin satah. Kalau cermin satah, bukan cermin satah. Kalau cermin satah, bentuk badan dia sama. Ya, itu nanti kita akan belajarlah. Selain daripada cermin satah, dia akan jadi apa? Okey. Ini ada, tapi di rumah biasanya kita pakai cermin satah ya, bukan cermin yang lain. Sebab kalau cermin yang lain, orang yang gemuk boleh nampak kurus. Orang yang kurus pun boleh nampak gemuk kan. Okay, itu nanti kita akan belajar yang selainnya. Okay. Right. Okay, kita sambung. Okey, ini aktiviti ni saya akan terangkan kemudian ya. Contohnya di sini, tengok gambar ini di dalam buku teks ya, sama juga. Okay. Ini contoh cermin satah lah. Image yang terhasil di dalam cermin adalah sama dengan objek sebenar. Okey, kalau kamu tengok di sebelah kiri, kalau kamu tengok di sebelah kiri ni, di sebelah kiri ini ialah kita panggil dia objek sebenar. Objek sebenar. Okey, dan di sebelah ni adalah cermin. Dan kamu akan tengok dia punya objek sebenarnya adalah sama. Okey, objek sebenarnya adalah sama dengan image jika menggunakan cermin satah. Okey, jika menggunakan cermin satah ya.
Okey. Okey, seterusnya. Imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin, manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Imej kita pada cermin, ya, imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. Oleh itu, imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Boleh faham ini ya? Maknanya image yang terbentuk pada cermin kita panggil dia image maya. Macam contohnya gambar ini tadi, ya. Macam contohnya gambar ini tadi. Ini adalah objek sebenar ya, kelas ya. Ini adalah objek sebenar. Objek sebenar. Okey. Dan image yang terbentuk di dalam cermin kita panggil dia image maya. Ini kena ingat, image maya. Maya ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia virtual. Virtual. Hanya orang panggil dia sebagai refleksi saja. Dia sebagai kita panggil apa? Pantulan cahaya kepada kita saja. Kena ingat ya. Jadi yang kena ingat ini, image yang terbentuk dalam cermin kita panggil dia image maya. Boleh faham ya? Okey. Dan image sahih pula ialah yang terbentuk pada skrin. Okey, contoh image, ada yang nak join ke? Okey, join, sila join. Okey. Image yang terbentuk pada skrin kita panggil dia sebagai image sahih. Sekali lagi ya, macam contoh gambar ini tadi. Ini objek ini adalah orang ini adalah objek sebenar. Okey. Dan gambar yang terhasil di dalam cermin kita panggil dia image apa tadi kelas? Image maya ke image sahih? Image. Okey, John, betul. Image maya. Ini saya kena padam lah. Sebab ini tak betul ni. Sepatutnya begini. Sepatutnya begini sepatutnya sama kan. Kalau pakai cermin satah, sepatutnya muka dia sama. Saya lukis saja, bukan tepat. Okey, image maya. Okey. Dan kalau image sahih pula macam mana? Apa contoh image sahih? Image sahih contohnya kita ada skrin di sini. Image sahih ya, image sahih. Image sahih. Contohnya di sini. Image sahih contohnya kita ada skrin. Okay, ini contoh image sahih. Kita ada skrin ya, bukan kita pakai bukan pakai cermin, kita pakai skrin. Okey. Dan ini mungkin ada filem ataupun plastik yang ada gambar. Contohnya ada gambar orang sini. Dan ini ada lampu. Ini ada lampu. Lampu ni warna kuning lah. Saya ambil warna kuning lah lampu ni. Ini ada lampu. Ini ada lampu. Dan kita akan boleh tengok gambar pada skrin ini kita boleh nampak. Ya, gambar pada skrin ini kita boleh nampak. Dan gambar ini kita panggil dia image sahih. Gambar ini kita panggil dia image sahih. Ya. Yang ini dia ada lampu. Dan ini dia ada cahaya. Okey, ini adalah image sahih.
Okay. Image maya tadi macam mana? Image maya contohnya tengok pada cermin. Right? Kita tengok diri kita pada cermin, ini namanya image maya. Image sahih contohnya kita tengok menggunakan cahaya, lampu. Yang sini ada, kita panggil dia sebagai filem lah ini ya. Ini mungkin ada plastik filem. Plastik ataupun filem. Okey. Dan apabila cahaya ni tembus, akan nampak objek pada skrin. Ini adalah image sahih. Okey kelas, boleh faham? Kena fahamkan mana satu image sahih dan image maya. Boleh ya? Tak apa, nanti kita tengok dalam nanti you baca balik dalam buku. Okey. Jadi sekarang pukul 8.30. Saya rasa saya akan berhenti di sini dahulu. Okey, kita akan sambung pada hari apa? Okey, mana tadi jadual kamu? Okey. Okey, kita akan sambung pada hari online pada hari Khamis ya. Kelas boleh ya? John, ya, hari Rabu. Hari Rabu ni 26, 28 hari bulan. Hari Rabu saya tidak dapat buat kelas sebab saya kena pergi cucuk vaksin COVID. Mau inject 28 hari bulan. Okey. Saya akan bagi latihan sahaja nanti. Kita buat kelas offline lah, bukan kelas online. Ya. So kita jumpa hari Khamis. Hari Khamis pukul 12.30 tengah hari Khamis ya. Tapi tak apa, apa-apa maklumat saya akan beri kepada kamu nanti. Okey, kelas ya? Faham ya? Okay, kita berhenti setakat ini. Kalau ada apa-apa latihan, maklumat saya akan beri kemudian dalam grup Telegram kita. Okey, dan kamu kalau ada soalan juga boleh tanya dalam kita punya grup Telegram ya. Okey, boleh ya? So kalau tidak ada apa-apa, terima kasih. Kita akan jumpa kembali pada hari Khamis online. Okey, boleh keluar kelas sekarang. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.